Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur kita kepada Allah SWT dan kita kembali ke musim PKP sekali lagi akibat COVID-19 yang melanda negara kita ni. Agak kritikal sekarang ni. Jadi marilah kita sama-sama mengambil masa sedikit untuk mengisapi tentang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh berseronok sebab kita dalam era ujian Allah di akhir zaman ini. Jadi kita lihat bagaimana COVID naik mencanak, mendadak. Karena ramai yang kita lihat tak ambil indah. Masing-masing macam terlalu berani dengan berhadapan dengan COVID. Sebenarnya ada lagi perkara lebih hebat daripada COVID. Kalau kita lihat. Bila kita COVID, kita jadi kecoh hari ni. Kecoh dengan macam-macam hal. Bila kerajaan, bila WHO menyebut tentang COVID. Tapi kita tak pernah kecoh bila Allah menyebut tentang adanya azab di dalam neraka. Adanya azab kubur. Kita tak pernah pun berasa ketakutan seperti mana takutnya kita kepada COVID. Sehingga orang sanggup duduk berkampung, duduk di rumah. Sedangkan peringatan-peringatan Tuhan dalam Quran tu lagi hebat. Tapi orang tak ambil kisah. Orang lebih takut lagi daripada COVID. Dan kita pun sebenarnya bukanlah kita ni nak menjadi sombong, tetapi kita ambil iktibar balik daripada apa yang Tuhan kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi pun banyak menyebut tentang perkara akhirat yang lebih dahsyat lagi yang akan kita tempuhi. Dan ini sebahagian daripada apa yang kita perlu lalui. Jadi inilah perkara-perkara yang saya rasa yang kita kena ambil iktibar pada malam ini. Walaupun kita nak mula malam ni tak sempat. InsyaAllah. So jadi kita akan mulakan balik zikir kita. Mudah-mudahan dengan zikir-zikir yang kita baca ni dapat mempercepatkan COVID itu, corona itu diangkat balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita mampu. Tapi yang paling penting sekali kemampuan kita adalah untuk kembali kepada Allah. Untuk kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Jangan kita rasa suka sangat. Musim COVID ni kita fikir tentang bisnes, macam mana nak buat. Kita fikir tentang bagaimana nak menaikkan ekonomi kita. Macam-macam kita fikirkan. Sedangkan semua itu dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini manusia dah makin kufur kepada Allah. Kita lihatlah macam mana sistem politik kita. Kucak-kacir, negara huru-hara. Orang politik siang malam bicara tentang politiknya. Tak larat nak baca dah dalam WhatsApp tu. Cerita pasal politik hari-hari. Orang ni nak jadi PM, orang ni jadi PM. Sedangkan patutnya kita lebih memfokuskan kepada masalah kita ni. Apakah kita ni adalah termasuk dalam golongan manusia yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ni kita mulakan balik. Jadi saya dah susun dah zikir kita untuk malam ni. Zikir lebih kurang juga macam yang lepas, cuma kita ringkas-ringkaskan bagi mudahkan, nak mempercepatkan sikit. Kemudian yang lain-lain yang mana dah faham boleh mulakan dengan zikir masing-masing di rumah lah. Jadi selain daripada waktu ini, saya rasa ramai dah hafal Sayyidul Istighfar, dah hafal salam pada Rasulullah, dah hafal selawat Fatih, dah hafal salam pada Jibril, dah hafal salam pada Nabi Khidir, dah hafal salam pada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dah hafal salam pada Syekh Abdul Qadir Jalani, dah hafal salam kepada Asyabul Kahfi. Jadi saya rasa alhamdulillah, jadi banyak daripada manfaat 40 malam kuliah yang kita buat sebelum ini.
yang saya rasa memberi impak yang kuat. Sebenarnya ini adalah pengubatan kerohanian. Jiwa manusia ni kadang-kadang, jiwa kita ni bukan kadang-kadang, memang keras. Jiwa manusia tu keras. Kita nak kena didik supaya dia jadi lembut. Supaya kita sentiasa memandang balik kepada Allah. Kita tak nampak dah makhluk ni. Yang jadi masalah besar kita bila kita nampak melihat, kita masih melihat makhluk tu lagi. Kita tak nampak Tuhan. So kita bertindak kadang-kadang di luar kebiasaan sebagai seorang manusia. Allah jadikan kita ni untuk taat kepada Allah. Jangan menyombong dengan Tuhan. Tapi kita jadi sombong dengan Tuhan. Jadi zikir-zikir yang begini sebenarnya nak mendidik jiwa kita. Mendidik rohani kita supaya kita dapat kembali kepada Allah. Kita jangan takut soal rezeki. Sebab rezeki kita ada Allah takdir dah. Daripada kita lahir sampai kita mati dah lengkap dah. Sebab tu bila ketika kita didatangi oleh malaikat maut, datang malaikat. Apa malaikat datang? Malaikat makanan. Malaikat yang membawa minuman. Malaikat yang membawa pernafasan kita. Datang katanya, aku telah mencari di seluruh alam ini. Tidak aku jumpa lagi rezeki makanan untukmu. Tak ada lagi dah makanan yang tertulis nama kita. Dan datang malaikat minuman, aku tak jumpa lagi tentang minuman-minuman bagimu. Dan datang malaikat pernafasan begitu juga. Beritahu kita nafas kita dah tak ada dah. Maknanya, setiap yang kita buat atas muka bumi, atas alam ini, tercatat nama-nama kita kat situ. Nak makan apa, nak minum apa, semua dah dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lengkap dah. Jadi kita tak perlu berebut-rebut tamak dengan makan, dengan duit, dengan rezeki, dengan dunia ni. Sebab benda dah ditakdirkan. Cuma kita berusaha sepatut apa yang sepatut bagi kita. Ini dah perkara yang paling kita tak faham. Sebab tu kita jadi berebut, kita jadi haloba dengan dunia. Kita tak tamak dengan rezeki. Kita tak kisah lagi dah apa kita nak makan, kita sibuk. Sehingga kita lupa akhirat. Sedangkan yang kita kejar ni di dunia ni, mati tu tinggal lah habis. Yang kita bawa hanyalah kain kapan. Yang 5 lapis kain kapan, 7 lapis kain kapan. Itu saja yang kita bawa bersama dengan amalan soleha. Kalau ada anak yang soleh. Kalau ada sedekahun jariah tu, kalau ada sedekah jariah kita. Itu saja yang kita bawa. Yang lain semua kita tinggal. Yang kita bergaduh atas dunia, yang kita berebut atas dunia, semua kita kena tinggal. Jadi tak perlu kita terlalu tamak, terlalu halaba. Buat sekadar apa yang kita patut. Jangan melampau-lampau. Maka lebihkan masa untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi insya-Allah sama-sama malam ni, marilah kita sama-sama membaca dalam video dalam handphone masing-masing itu dah ada dah zikir yang saya susun. Kita bacalah sama-sama malam ni. Mudah-mudahan kita mulakan langkah-langkah yang terbaik di musim PKP ini. Saya rasa kita di negeri-negeri yang 6 negeri itu yang kena PKP itu lagi teruk dah. Kita dekat Perak ni, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan masih lagi dalam PKP, masih lagi boleh bergerak agak bebas kan. Tapi walau bagaimanapun kita kena ingat setiap langkah kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.